Dengkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam satu Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Speaker. Terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana telah berjaya membentangkan bajet dengan tema membangun Smart Selangor yang peduli. Saya kurang bersetuju dengan jiran saya Yang Berhormat Sungai Pelik tadi berkenaan dengan tema belanjawan kita pada kali ini. Walaupun temanya nampak gah, tetapi saya rasa banyak yang boleh dibaiki dan juga dipersoalkan. Pertamanya, Sekincan, belum lagi, baru mukadimah. Pertamanya saya nak bandingkan dengan Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan daripada 3.2 defisit turun 3.1. Dan insya-Allah pada tahun 2020 ini Kerajaan Persekutuan akan memperolehi bajet berimbang. Itu kita punya sasaran. Menjelah. Nanti bau dia punya mukadimah. Nak bagi kat Taman Medan. Saya nak bagi tahu. Belum bagi lagi Taman Medan dulu. Sekejap lagi Taman Medan. Sekejap lagi. Saya nampak apa yang Amat Berhormat Menteri Besar bentangkan pada belanjawan kali ini. Kita bandingkan pada tahun 2015 452 juta defisit, dan kemudian pada tahun 2016 anggaran bajet defisit 630 juta. Yang ini saya juga bersetuju dengan bekas sahabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Adun Pelabuhan Kelang tadi yang mengatakan bahawasanya kalau kita ingin membuat sesuatu bajet itu seperti mana yang telah ditunjukkan sebelum ini, bajet berimbang, tetapi akhirnya bila hasil bertambah kita adakan supplementary bajet dengan izin bajet tambahan. Jadi secara tak langsung kita adun-adun dalam dewan ini juga boleh mengamalkan prinsip semak dan imbang, check and balance. Dalam masa setengah tahun kita kembali balik ke Dewan untuk Yang Berhormat nak gulung. Ya, Sungai Pinang bangun. Bagi laluan tak? Tapi saya bagi Puan Hanizal Taman Medan. Tadi Dengkil cakap ada penyusutan dari segi defisit. Adakah penyusutan ini disebabkan dapat derma 20.6 bilion? Tak ada kena dengan derma. Derma ni bukan duit kerajaan. Itu derma, itu seperti mana yang telah dinyatakan oleh pihak SPRM. Semuanya dah setuju. Sekincan pun nyokong SPRM. Dan saya rasa kita pas subjek. Saya bagi laluan kepada Sungai Pinang. Sila Sungai Pinang. Ya, Tuan Timbalan Speaker, saya tertarik dengan hujah daripada rakan saya daripada Dengkil yang bersetuju bahawa sepatutnya bajet berimbang dikemukakan, dibentangkan Dewan supaya kita dapat kaji. Dan beliau sudah tentu tidak bersetuju dengan bajet defisit. Tapi saya masih ingat lagi, semasa Pelabuhan Kelang menjadi Datuk Menteri Besar, apabila dia membentangkan bajet berimbang, Dengkil pun bantah. Dulu lain, sekarang lain. Dulu tak kawan. Sekarang ni boleh lah, sikit-sikit lah. Okey. Dengkil. Itu soalan mengacau saya tu. Yang kedua, saya teruskan Saya teruskan, jangan ganggu fokus saya punya konsentrasi. Okey, saya nak bagi teruskan dengan menyentuh pasal hasil kerajaan negeri yang paling tinggi, bayaran premium dan yang paling rendah cukai hiburan. Saya nak sebutkan di sini cukai hiburan. Cukai hiburan ni naik daripada tahun demi tahun. Tahun 2007 masa tu zaman BN awal-awal akhir memerintah, masa tu 21 juta saja kutipan cukai hiburan. 2011 naik 36 juta. Kemudian naik lagi sekincan. 2014 naik lagi 49 juta. 2015 51 juta anggaran, dan 2016 55 juta. Maksudnya cukai hiburan ini, untuk makluman yang berhormat sekalian,
ianya berkadar terus dengan tumbuhnya bagaikan cendawan pusat-pusat hiburan di dalam negeri Selangor. Minta cerah, minta. Pinjam minta. Sekejap. Ya. Saya Belum bagi lagi. Ya, Sekejap ya, ya. lagi. Terima kasih Yang Berhormat Dingkil. Ini yang ada potensi menjadi ketua pembangkang patut ditampilkan ya. Saya ucapkan tanya. Soalan saya ialah 2007 21 juta waktu Barisan Nasional. Pada ketika itu tengok semua pusat hiburan pun ada seperti sekarang juga. Kenapa hanya kutip 21 juta? Sekarang boleh kutip 56 juta. Sedangkan desing baru kita tak beli. Maknanya setuju ke tidak? Waktu 2007 Barisan Nasional tak tahu kutip duit, entah ke mana, bocor sini, bocor sana. Tak penjelasan ya. okey, saya bagi penjelasan dan jawab terus daripada Jawab Dengkil, jawab ke saya. Tu tanya Dengkil. Saya nak Ini betul flow Dengkil Dengkil ni. ni. Soalan. Dengkil ni bukan potensi untuk jadi ketua pembangkang. Dia potensi jadi menteri besar. itu pun dah kacau saya tu. Nanti kecil hati yang menjadi besar. okey, masa tu kalau ikut rekod, pusat hiburan ni tak banyak yang diluluskan oleh kerajaan negeri. Iya, tengok rekod. Nanti hari ni saya tak bawa keratan akhbar. 700 saja. Dengkil, Kampung Tungku minta. Beribu-ribu pusat hiburan ada di bersepah di seluruh negeri Selangor ni. Dipersilakan Kampung Tungku. Silakan Kampung Tungku. Saya kembali kepada sejarah. Saya Semasa- bagi lebih please. Saya bagi 2 minit lebih. Jangan Saya begitu. dah pasti, tapi saya berbalik kepada sejarah. Bila Selangor serah Kuala Lumpur kepada Persekutuan tahun 74, dijanjikan bahawa Selangor berhak mendapat cukai hiburan yang dijana di kawasan Kuala Lumpur. Jadi bukankah benar sebahagian penambahan ini juga disumbangkan oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur? Kalau kutipan cukai hiburan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur itu naik, ia semestinya disumbangkan kepada kerajaan negeri Selangor sebagai janji Persekutuan kepada negeri Selangor. Jadi itu barangkali salah satu sebab mengapa dia naik lah. Jadi kita pun berterima kasih kepada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang didapati oleh Barisan Nasional. Itu saya tak pasti pasal Kuala Lumpur. Tapi yang pasti hasil daripada pengambilan kerajaan persekutuan untuk Kuala Lumpur diberikan kepada kerajaan negeri. Hasil kehilangan Putrajaya juga diberikan kepada kerajaan negeri. Kita boleh tengok anggaran hasil. Okey, saya teruskan. Saya tidak punya banyak masa. 15 minit lagi Tuan Speaker, saya perlukan ada 2-3 perkara. 2-3 perkara yang nak saya bangkitkan ini berkenaan dengan hiburan juga tadi. Saya confused. Sekarang ni masa Sungai Pinang memegang Exco PBT, dia mencadangkan supaya enactment cukai hiburan ni dipinda, diperketatkan, dikuatkuasakan. Sekarang ni PBT boleh hanya menyita, kemudian boleh memberi denda sebanyak RM1,000 saja. Itu saya ingat lagi. Janji Yang Berhormat Sungai Pinang semasa menjadi Exco. Tetapi jawapan mulut yang diberikan kepada saya secara bertulis oleh Yang Berhormat Exco mengatakan bahawa enactment hiburan ini tidak akan dipinda. Jadi saya minta kepastian daripada kerajaan negeri supaya perkara ini diambil berat. Lebih-lebih lagi Yang Berhormat Menteri Besar kalau boleh Yang Berhormat Menteri Besar dah terjah longkang, dah terjah tempat sampah, apa salahnya dengan bersama-sama dengan penguatkuasa menerjah pusat-pusat hiburan, karaoke ke pusat judi cyber dan sebagainya. Ini menunjukkan kepedulian kita untuk membentras apa yang dipanggil pusat-pusat hiburan ini sesuai juga dengan apa yang dipanggil baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan juga prinsip makasih syariah yang telah diperkenalkan ataupun diperkatakan oleh Yang Berhormat Menteri Besar. Saya beralih kepada isu lain, iaitu isu yang isu mengenai kesejahteraan rakyat. Isu kesejahteraan rakyat ini saya ingin mengambil peluang ini untuk pertamanya untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi pasal loji lalutan air yang baru 778 juta, banyak tu. Kedua-duanya di Dun Dengkil.
satu di Labuan Dagang, satu di Jendera Milih. Saya nak kepastian daripada kerajaan negeri, 778 juta ini, kosnya amat tinggi, siapakah yang membiayainya? Adakah kerajaan negeri ataupun pinjaman daripada kerajaan persekutuan melalui PAAB ataupun pinjaman daripada bank dan sebagainya. Saya nak tahu bila dibina dan bila juga bakal disiapkan. Seterusnya, mengenai keselesaan rakyat juga, iaitu bagaimana kerajaan negeri boleh menambah baik apa yang dikatakan sistem pengangkutan awam negeri Selangor. Saya juga mengalu-alukan komitmen daripada kerajaan negeri mengunjurkan 60-40 nisbah public to private transportation menjelang tahun 2020. Peruntukan sebanyak 990,000 disediakan. Namun untuk improve dengan izin untuk improve public transport ini, kerajaan negeri juga mesti ada smart, ini baru smart Selangor, smart partnership dengan kerajaan persekutuan, agensi-agensi kerajaan persekutuan seperti SPAT dan agensi-agensi lain, supaya pelan pengangkutan ini dapat dioptimumkan dan dilaksanakan dengan jaya, bukan di atas kertas semata-mata. Yang kedua, memberi kerjasama juga dengan kerajaan persekutuan untuk membina lebuh raya baru. Saya mengalu-alukan jawapan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar tadi berkenaan dengan lebuh raya Dash, dan saya juga harap ada lagi lebuh raya lain seperti East Klang Valley Expressway EKVE dan Sungai Besi Ulu Kelang Expressway SUKE. Ini juga perlu diambil kira, dan saya kira kita bila dah diluluskan secara dasar, jangan tarik handbrake macam apa yang telah terjadi dengan lebuh raya Kidek. Tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan, bawa-bawalah berbincang dengan kerajaan persekutuan mahupun dengan syarikat konsesi tentang apa saja requirement yang perlu dipatuhi Bengkel Kinulara minta. dipatuhi oleh pihak konsesi, seperti masalah dari segi jajarannya, dari segi traffic impact assessmentnya, kadar tolnya dan lain-lain lagi. Silakan, sahabat saya Kinara. Okey, saya ingin nak tanya pandangan YB Dengkil. Apakah pandangan YB Dengkil dengan kenaikan kadar tol 18 lebuh raya baru-baru ni? Bolehkah ni kerajaan negeri Selangor berbincang dengan kerajaan pusat? Terima kasih. Soalan itu saya tunggu-tunggu daripada Kinara. Saya pergi kepada topik yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan lebuh raya bertol ini. Tuan-tuan yang berhormat yang saya kasih sekalian, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kerajaan persekutuan sebelum melaksanakan proses rasionalisasi subsidi telah banyak membantu rakyat dengan membayar pampasan yang besar kepada syarikat konsesi tol untuk mengekang kenaikan harga tol sejak 2008 sehingga 2013, 1.1 bilion. 2014 sahaja 403 juta diberikan kepada pihak konsesi. 2015 sehingga 1 Januari hingga 14 Oktober, sekejap sebelum penyelarasan tol di 18 lebuh raya, pada 15 Oktober kerajaan persekutuan sudah bagi 510 juta. Keseluruhannya hampir 2 bilion dibelanjakan oleh kerajaan persekutuan. Adakah Yang Berhormat Dengkil Sila sedar? Adakah Yang Berhormat Dengkil sedar dalam manifesto pilihan hari yang lalu Yang Berhormat Perdana Menteri berjanji kepada rakyat akan menurunkan kadar tol? Okey, terima kasih Kota Anggerik. Itu terdapat dalam ucapan saya yang seterusnya. Saya nak tanya balik kepada kerajaan negeri. Untuk negeri Selangor yang menikmati pampasan tol ni, rakyat negeri Selangor, jumlah pampasan yang telah diberikan kepada konsesi di negeri Selangor hampir 800 ke 1 bilion. Dan
Satu lagi saya nak bagi tahu, jumlah pampasan yang diberikan kepada syarikat-syarikat yang mana kerajaan negeri mempunyai kepentingan hampir 523 juta. Saya nak ambil contoh Kesas. Kesas pada tahun 2007 diberikan pampasan 150 juta. Kemudian pada tahun 2012 diberikan pampasan sebanyak 80 juta. Kesas PKNS ada 30%. Sprint KPS, kumpulan perasang, mempunyai 20% saham. Tahun 2009 kerajaan persekutuan bagi 30 juta. 2010 48 juta. 2011 54 juta. 2012 66 juta, 2013 59 juta, 2014 66 juta. Total 323 juta campur 200 juta lebih kepada Kesas, 523 juta. Persoalannya. Tanjung Sepat minta mencelah. Nak mencelah. Okey, alright. Sila Tanjung Sepat. Saya tertarik dengan fakta ataupun bacaan daripada Yang Berhormat Dengkil. Sedarkah Yang Berhormat Dengkil bahawa konsesi tol yang dilaksanakan oleh kerajaan Barisan Nasional adalah merupakan banyak kelemahan sehingga seolah-olah dalam perjanjian itu tidak ambil kira tentang aspek keprihatinan, kepedulian kepada rakyat sehingga menyebabkan setiap hampir 3 tahun tol terpaksa direview ataupun dinaikkan kadarnya, dan ini mengakibatkan kerajaan terpaksa bayar balik kepada pampasan kepada konsesi tersebut. Saya setuju dengan Yang Berhormat Tanjung Sepat. Tetapi sebab itulah pada masa sekarang ini konsesi tol telah pun ditambah baik dari masa ke semasa. Umpamanya di Sarawak tol dah free. Kemudian saya rasa dengan kerjasama dengan kerajaan negeri juga nanti konsesi tol yang berada di negeri Selangor ini akan ditambah baik daripada masa ke semasa. Saya nak tekankan. Mohon mencelah. Batu Tiga minta. Sila Batu Tiga. Terima kasih Dengkil, rakan saya dalam JP Abbas. Saya ingin bertanya, kalau benarlah pampasan-pampasan ini baik dan menambahkan ataupun meringankan bebanan kepada pihak konsesi, ya, kenapakah tol Batu Tiga yang sepatutnya tamat konsesinya pada 2018 telah pun dibuat konsesi tambahan sebanyak 4 kali sehingga kan konsesi itu disambung sehingga 2038. Jadi kalau pada hemat saya, kalau ada duit daripada Kerajaan Persekutuan dan konsesi-konsesi ini telah pun mendapat jumlah keuangan yang mencukupi, ianya tak perlu disambung. Malah orang kata mansuhkan sekarang pun dah cukup sebab tol Batu Tiga merupakan tol yang paling tinggi kutipannya di Malaysia. Sila jawab. Terima kasih. Saya ni nak jawab takut nanti orang kata saya ni Menteri Kerja Raya pula. Tapi sebenarnya kita pun UMNO pun memperjuangkan isu tol Batu Tiga ni, insya-Allah kita cuba selesaikan secepat mungkin. Mencelah. Kalau mencelah macam lagi. Batu Tiga minta lagi. Saya nak tutup lah. Saya nak tanya. Sila Batu Tiga. Kalau macam tu insya-Allah lepas sidang dewan ni saya akan buat satu demo untuk batalkan ataupun mansuhkan tol Batu Tiga. Harap Dengkil dan rakan-rakan. Boleh kita sama-sama. Jangan risau, untuk rakyat negeri Selangor. UMNO boleh lead. Kalau boleh ya Batu Tiga nak bersama-sama dengan UMNO, Kota Anggrek boleh. Macam mana dengan lebuh raya Damansara Puchong LDP yang telah tidak dapat menampung lebih banyak Kidak tak setuju. Kalau Kidak setuju, okey, line clear. Abdul, okey, last menutup. Macam mana dengan LDP yang sudah tidak dapat menampung kenderaan yang ekstra, kenapa boleh dinaikkan tol lagi? Okey, saya dah faham. Okey, kena dah faham soalan tu. Kinara kalau boleh meyakinkan Menteri Besar on balik Kidak, saya sokong Kinara. Okey. Kena mengguna LDP dengan Kidex. Dia satu jajaran. Sedar tahu YB Dengkil dengan kenaikan 50 sen di LDP akan mendapat keuntungan bersih sebanyak 100 juta satu tahun. Adakah kenaikan tu munasabah? Tolong jawab YB Dengkil, tolong jawab, adakah kenaikan tu munasabah? Okey, kena ada faham soalan tu. Perlukan lebuh raya baru. Okey, Tuan Speaker, akhirnya saya menutup ucapan saya hari ini dengan ingin memberikan nasihat
kepada kerajaan negeri, saya ingin menyeru dan menasihati kerajaan negeri agar bekerja keras, bekerja lebih kuat lagi demi rakyat. Jangan banyak berpolitik, walaupun kita tak tahu siapa yang berkuasa di negeri Selangor ni. Sama ada Pakatan Harapan ataupun kerajaan Pakatan Rakyat yang dikatakan sudah berkubur, ataupun kerajaan yang menyokong Azmin Ali, walaupun ada diwar-warkan, ada tim presiden, ada tim timbalan presiden, walaupun dah ada ura-ura di AP nak membahagikan harta rampasan perang dengan nak mengambil kerusi PAS, tapi hentikanlah semua ini untuk kita fokus Kami kepada nak kerusi menghikmati UMNO. rakyat dan membangunkan negeri Selangor ini, yang negeri Selangor yang kita cintai. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.